Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama dengan Cikgu Hayati. Baik, hari ini kita akan membincangkan Sains Kertas 2 soalan nombor 4. Baiklah, murid dah bersedia nak belajar? Jom bersama dengan Cikgu Hayati. Baiklah murid, jom kita baca soalan nombor 4 bersama-sama dengan cikgu. Azura dan adiknya bercadang untuk membeli buku di pameran buku yang diadakan di sekolahnya. Mereka telah membeli sebuah kotak untuk mengisi buku-buku yang dibeli. Azura telah membeli kotak X, manakala adiknya telah membeli kotak Y yang bersaiz seperti rajah di bawah. Ini kotak X ini telah dibeli oleh Azura, manakala kotak Y telah dibeli oleh adik Azura. Baik, saiz buku yang dibeli dan dimasukkan ke dalam kotak adalah sama semuanya, iaitu berukuran 20 cm darab 15 cm darab 2 cm. Iaitu saiz buku yang dibeli oleh mereka ini adalah sama. Semuanya adalah sama. Baik, cikgu harap murid faham ya situasi tersebut. Okey, kita lihat kepada soalan 4A. Baiklah murid, jom kita lihat soalan 4A. Okey, jom baca soalan bersama dengan cikgu. Berapakah bilangan buku yang dapat? 4A1. Azura muatkan dalam kotak X. Baik, sekarang kita nak kira berapakah bilangan buku yang dapat dimuatkan dalam kotak X. Okey, kotak X sebagaimana yang kita dah maklum ialah bersaiz 30 cm darab 40 cm darab 30 cm. Langkah yang pertama, apa yang perlu murid buat ialah mengira isi padu kotak terlebih dahulu. Murid ingat tak apakah formula ataupun rumus untuk mengira isi padu kotak? Ya, kita menggunakan rumus panjang darab lebar darab tinggi. Baik, berapakah panjang bagi kotak X? Okey, panjang dia ialah 30 cm, lebar dia ialah 40 cm dan tinggi dia adalah 30 cm. Kita darabkan, okey. Panjang darab lebar darab tinggi. 30 cm darab 40 cm dan darab 30 cm. Berapakah jawapan isi padu kotak? Okey, murid dah kira? Cuba simak jawapan murid dengan jawapan cikgu. Ya, kita akan dapat 36,000 cm padu. Okey, kita menggunakan simbol 3 di atas sini, iaitu ini merupakan simbol isi padu. Okey, langkah kedua, kita akan kira berapakah isi padu bagi sebuah buku. Ingat saiz buku adalah sama. Okey, saiz buku adalah sama, iaitu 20 cm darab 15 cm darab 2 cm. Jadi kita akan dapat isi padu sebuah buku ialah 600 cm padu. Okey. Kemudian, langkah seterusnya apa yang perlu kita buat ialah isi padu kotak dibahagikan dengan isi padu buku. Okey, dapat? Isi padu kotak ialah kita dapat tadi 36,000 cm padu kita bahagikan dengan 600 cm padu. Okey, dapat murid? Okey, berapakah bilangan buku yang dapat kita muatkan dalam kotak X? Ya, kita dapat 60 buah buku. Jadi, Azura dapat memuatkan 60 buah buku dalam kotaknya. Dapat?
Okey, sekiranya dapat, cuba murid kira berapakah muatan dalam kotak adik Azura, iaitu kotak Y. Baik, seterusnya murid, kita akan mengira bilangan buku yang dapat dimuatkan dalam kotak Y. Baik, kita dapat kotak Y. Ni kotak Y lebih besar sedikit daripada kotak Azura. Okay, formulanya sama, kita akan mengira terlebih dahulu isi padu kotak Y. Baik, isi padu kotak Y sama panjang, darab lebar, darab tinggi. Panjang kotak Y ialah 40 cm, lebar 60 cm dan tingginya adalah 40 cm. Kita darab ke semua ini dan kita akan mendapat 96,000 cm padu. Okey, kita menggunakan simbol 3 ni menunjukkan isi padu. Seterusnya, kita dah dapat tadi, kita dah kira berapakah isi padu buku, sebuah buku. Okay, isi padu sebuah buku tadi ialah 600 cm padu. Okey, langkah seterusnya, kita bahagikan isi padu kotak Y dengan isi padu sebuah buku. Jadi, 96,000 cm padu kita bahagikan dengan 600 cm padu. Okey, berapa yang murid dapat? Ya, kita akan dapat 160 buah buku. 160 buah buku. Okey, dapat semua? Dapat? Bagus. Cikgu harap murid dapat mengira bilangan buku yang dapat dimuatkan dalam kotak X dengan Y dengan betulnya. Kita beralih kepada soalan berikutnya. Baik, seterusnya kita pergi kepada soalan 4B1. Okey, hitungkan beza bilangan buku yang dibeli oleh Azura dan adiknya. Bila sebut beza, mestilah kita menggunakan operasi apa? Okey, operasi apa ni matematik? Ini ada kaitan juga dengan matematik. Kita akan menggunakan operasi tolak. Kata kunci di sini ialah hitungkan beza perbezaan bilangan buku. Baik, tadi kita dah kira, kita dah dapat jumlah bilangan buku yang dapat diisi dalam kotak Azura ialah 60. Manakala bilangan buku yang dapat diisi dalam kotak adik Azura ialah 160. Apa yang perlu murid buat? Langkahnya ialah kita tolakkan 160 buah buku tolak dengan 60 buah buku. Jadi murid akan dapat 100 buah buku. Itulah jawapan dia. Tapi kalau boleh murid silalah tulis dalam bentuk ayat. Iaitu adik Azura memperolehi lebih 100 buah buku daripada yang diperolehi oleh Azura. Okey, dapat? Bagus. Kiranya dapat, kita tengok kepada soalan B2. B2 minta kita memberikan alasan. Okey. Alasan di sini ialah inference lah. Biasa inference. Di sini kita sebut alasan ataupun inference. Benda yang sama, perkara yang sama. Menyatakan sebab. Kenapa? Okey, kenapa bilangan buku adik Azura tu lebih banyak berbanding buku yang dapat diisi oleh Azura? Siapa boleh tolong jawabkan? Okey, dapat? Ya, sebab saiz kotak Azura lebih kecil. Okey, saiz kotak Azura lebih kecil berbanding adiknya. Atau saiz kotak adik Azura lebih besar berbanding saiz kotak Azura. Bermaksud semakin besar ruang ataupun isi padu kotak, semakin banyaklah buku yang dapat kita isi. Semakin kecil isi padu sebuah kotak, semakin kuranglah bilangan buku yang boleh kita isikan dalam kotak. Dapat?
Okey, dapat? Bagus. Kita tengok soalan seterusnya. Baik, soalan terakhir untuk soalan 4 ialah, jom kita baca sama-sama. Apakah konsep pengukuran yang diaplikasikan dalam aktiviti ini? Okey, boleh murid jawab? Apakah konsep pengukuran yang boleh kita aplikasikan, yang mana kita gunakan dalam aktiviti ni? Mana dalam kehidupan seharian kita selalu guna benda ni. Apakah konsep dia? Okey, mudah saja. Iaitu konsepnya ialah isi padu. Okey, konsepnya ialah isi padu. Baik, selesai sudah kita menjawab soalan 4. Di mana soalan 4 ini membawa kita 5 markah. Sekiranya murid mendapat jawab semua dengan betul, jadi murid layak mendapat 5 markah. Baik, sebelum kita mengakhiri video ini, sesi pembelajaran kali ini, cikgu mohon murid di luar sana, berilah sokongan anda kepada cikgu dengan menekan butang subscribe di bawah. Okey, tekanlah butang like atau komenlah apa-apa sekiranya pembelajaran cikgu memberi manfaat kepada anda, boleh komen. Dan jangan lupa tekan loceng. Jika cikgu ada membuat video yang terkini, jadi kamulah orang yang pertama akan mendapat notifikasi daripada video cikgu. Okey, jangan lupa subscribe. Terima kasih semua. Selamat belajar. Bye. You make me